Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yawmukum. Kaifa halukum? Apa kabar semua? Okey, pada video kali ini kita akan membincangkan tentang pembahagian kalimah Arab. Okey, ataupun dinamakan sebagai anwa'ul kalimat. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa kalimat Arabiyah ini terbahagi kepada tiga kategori. Pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Isim adalah kata nama, fi'il adalah kata kerja, dan harf pula adalah partikel ataupun kata sendi. Okey, al-an hayya nabda bi isim. Sekarang kita mulakan dengan isim dahulu. Okey. Apakah yang dinamakan sebagai isim? Al-isim huwa kalimah tadullu ala. Okey, isim merupakan perkataan yang menunjukkan kepada. Okey, ada beberapa bahagian ataupun ada pembahagian. Pertama, perkataan yang menunjukkan kepada insan. Okey, pertama manusia. Jadi manusia itu adalah isim. Seperti rajulun, lelaki. Hayawanun, binatang. Contohnya seperti qirdun, iaitu monyet. Kemudian nabatun. Nabatun adalah tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti tanaman. Contohnya seperti wardatun, iaitu bunga ros. Seterusnya ialah jamadun, iaitu benda. Contoh bagi benda adalah baitun, iaitu rumah. Kemudian isim juga menunjukkan kepada makanun. Makanun membawa maksud tempat. Jadi apa saja yang menunjukkan kepada tempat ialah isim. Contohnya adalah Malaysia, itu negara Malaysia. Seterusnya ialah zamanun, iaitu menunjukkan kepada masa, waktu. Contohnya adalah yaumun, iaitu hari. Dan yang terakhir adalah sifat, sifatun. Jadi sifat juga merupakan isim. Contoh sifat adalah jamilun, iaitu cantik. Okey, itu adalah maksud isim. Kemudian kita tengok apa itu alamatul isim, apa itu tanda-tanda isim ataupun kita panggil sign of isim. Pertama, untuk mengenal pasti isim, untuk kita mengetahui perkataan tersebut adalah isim, pertama kita akan mendapati perkataan itu mempunyai tanwin. Okey, contoh tanwin macam mana? Hadara rajulun. Jadi rajulun, perkataan akhir itu diakhiri dengan dua baris di hadapan, maka itu adalah isim. Hadara rajulun, telah hadir seorang lelaki. Contoh yang lain adalah seperti ra'aitu rajulan. Okey, aku telah melihat seorang lelaki. Okey, tadi rajulun, sekarang rajulan. Dan yang ketiga adalah marartu bi rajulin. Marartu bi rajulin. Aku melalui seorang lelaki. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan mendapati bahawa tanwin itu berbeza barisnya berdasarkan kedudukan perkataan tersebut di dalam ayat. Okey, kalau kita analisa di sini, hadara adalah verb. Selepas verb datangnya, selepas kata kerja adalah pelaku. Jadi rajulun adalah pelaku. Manakala ra'aitu, saya telah melihat. Pelaku di sini ialah saya, tu maksud saya. Jadi rajulan adalah objek. Okey, pada tempat maf'ulun bih, tempat objek. Itu sebab barisnya rajulan. Manakala marartu bi rajulin, okey, rajul dibaca dengan tanwin dan dua baris di bawah, bi rajulin, kerana sebelum rajul itu ada huruf jar. Di mana huruf jar ini akan membuatkan huruf selepasnya ataupun isim selepasnya berbaris di bawah. Okey, tanda yang kedua adalah dukhul alif lam at-ta'rif. Okey, untuk kita tahu bahawa perkataan tersebut adalah isim, tanda yang kedua adalah alif lam. Okey, perkataan tersebut mempunyai alif lam. Contoh ar-rajulu. Maksudnya al-ghazalu, lelaki itu, al-ghazalu, okey, rusa itu, ataupun al-wardatu, itu bunga itu. Okey, ketiga-tiga perkataan ini mempunyai alif lam, maka ia adalah isim. Okey, faham kan? Insya-Allah. Kemudian kita tengok tanda yang ketiga.
Tanda yang ketiga, huruf itu dimulakan dengan huruf nida. Okey, maksud huruf nida ini adalah huruf panggilan. Jika kita ingin memanggil seseorang, kita akan menggunakan huruf nida. Kata seruan, atau bukan kata seruan, kata panggilan. Contohnya seperti ya rajulu, wahai lelaki. Jadi ada perkataan ya. Maknanya selepas ya itu mestilah isim, tidak boleh fi'il ataupun huruf. Ya waladu, wahai budak lelaki. Ya akhi, wahai saudaraku. Atau wahai abangku. Jadi itu adalah tanda yang ketiga, di mana huruf nida. Yang keempat, jarruhu bi hurufil jar atau bil idafah. Maksudnya ialah isim kita, perkataan tersebut kita boleh kenal pasti bahawa ia adalah isim sekiranya sebelum huruf tersebut ada huruf jar. Sebelum huruf tersebut ada huruf jar. Contoh huruf jar ni kita terima sebagai kata sendi ataupun partikel. Contohnya seperti min, ila, an, ala, fi, bi, kaf, wal, li. Maksudnya min dari ila ke an, daripada ala atas, fi, di, pada boleh, ataupun dalam pun boleh. Kemudian bi maksudnya dengan, ka bermaksud seperti, li pula bermaksud untuk ataupun kerana. Mari kita tengok contoh yang ada di bawah. Al-qirdu ala syajarah, monyet itu di atas pokok. Jadi ala bermaksud di atas. Kita tengok kataan selepas ala, isim, dan dia berbaris bawah. Seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi, huruf ataupun isim ataupun kata nama selepas huruf jar mestilah berbaris bawah. Itu asasnya lah untuk seorang, untuk singular. Kemudian contoh yang lain, al-kitabu fil hakibah. Buku itu di dalam beg. Jadi di dalam ataupun di boleh, dalam pun boleh, ataupun di dalam pun boleh. Hakibah membawa maksud beg. Jadi selepas itu mesti isim. Boleh ke kita tak nak tulis alif lam? Boleh, tak ada masalah. Dia akan berbunyi al-kitabu fi hakibah ataupun fi hakibatin. Kenapa dua baris di bawah? Sebab dia tidak ada alif lam, mesti dua baris di bawah. Contoh di atas ni, al-qirdu ala syajaratin. Sekiranya ada alif lam, dia akan berbunyi asy-syajarati. Jadi perkataan itu nanti kita akan bincang lagi lah bab ini pada topik kategori isim nanti, iaitu nakirah dan ma'rifah. So ini kita nak ambil faham dulu tanda-tanda isim. Kemudian contoh yang lain, adhabu ilal masjidi bis sayyarah. Saya pergi ke masjid dengan kereta. Selepas bi, isim as-sayyarah, kereta. Al-misal lil idafah. Maksud misal lil idafah ini adalah dia adalah kata gabungan. Kata gabungan yang terdiri daripada dua isim. Jadi kata gabungan dua isim tu sudah mestilah ialah isim. Kita tengok kat sini ada dua perkataan. Pertama, babu, pintu, as-sayyarah, kereta. Jadi bila kita gabungkan babu sayyarah membawa maksud pintu kereta. Dia membawa maksud yang lain lah. Makna tu dia berlain. Bab, pintu, sayyarah, pintu. Kita gabungkan dia akan menjadi babus sayyarah. Jadi babus sayyarah itu adalah isim. Kemudian contoh yang lain seperti asir. Asir ni maksudnya jus. Al-burtuqal, oren. Kita gabungkan dia akan jadi asirul burtuqal, jus oren. Asir burtuqal. Seterusnya adalah kurah. Kurah adalah bola. Qadam, kaki. Kuratul qadam, football. Bola sepak, tapi kita terjemah sebagai maksudnya adalah bola sepak. Dan seterusnya pula isnadu ilaihi ataupun al-ikhbar anhu atau wasfuhu. Maksud di sini ialah dia seperti subjek dan predikat lah. Subjek yang predikat di mana dia dalam bentuk isim. Contohnya adalah al-mauzu lazizun. Pisang itu sedap. Lazizun. Jadi ini adalah kita panggil sebagai predikat. Predikat bagi subjek. Dan
predikat itu dalam bentuk isim. Boleh ke predikat dalam bentuk fi'il? Boleh, tak ada masalah. Tapi di sini kita nak menggunakan isim sahaja. Contoh, sebab apa kita nak cerita, nak mencerita tentang sifat sifat apa pisang itu. Pisang itu sedap, sifatnya sedap. Jadi bila kita buat ayat al-mauzu lazizun, pisang itu sedap. Yang kedua, as-sama'u ghaimatun, langit itu mendung. Langit itu mendung. Jadi ghaimah ini adalah isim. Dua-dua adalah isim. Okey. Kemudian al-baitu jadidun. Jadidun ialah cantik. Sifatnya cantik. Jadi dua-dua adalah isim. Okey. Harap faham tanda-tanda isim tadilah. Kemudian sekarang kita nak beralih kepada fi'il. Okey, pembahagian yang kedua adalah fi'il. Tadi habis bab isim, sekarang kita masuk bab fi'il. Okey. Fi'il huwa kalimatun tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khassin. Maksudnya lah, fi'il itu merupakan perkataan yang menunjuk kepada berlakunya sesuatu perkara itu pada waktu yang tertentu. Faham tak maksud? Jadi, suatu perkara itu berlaku berdasarkan waktu. Okey, yang dikatakan waktu itu adalah, pertama kita tengok al-fi'lu al-madhi, perbuatan yang lepas. Okey, perbuatan yang lepas, waktu yang lalu. Kemudian kita ada yang kedua al-fi'lu al-mudhari', iaitu waktu sekarang. Okey, kita panggil sebagai present tense. Fi'l madhi past tense, fi'l mudhari' present tense. Dan fi'lul amr adalah satu perkara yang akan berlaku. Panggil future tense. Okey. Contoh fi'il madhi kataba. Kataba maksudnya menulis. Jadi kita terjemah sebagai telah menulis. Kataba telah menulis. Kemudian untuk fi'il mudhari' kita terjemah, kita bagi contoh yarkudu. Okey, itu berlari. Yarkudu maksud berlari. Dan fi'il amr pula isma'. Maksud isma' adalah dengarlah. Okay, dia bukan satu arahan, perintah. Sebab amar ini adalah satu perintah. Jadi bila kita perintah, baru kita buat. Itu namanya sebagai kata suruhan. Okey, mari kita tengok contoh di dalam ayat. Al-amthilah fil jumlah. Baik, contoh yang pertama, kataba Muhammadun risalatan. Telah menulis. Siapa yang telah menulis? Muhammadun. Muhammad yang telah menulis. Dia menulis apa? Risalatan. Surat. Okey, dia telah menulis surat. Kataba berada di awal ayat dan dia dalam bentuk fi'il. Kemudian yarkudu membawa maksud berlari. Sedang berlari. Sebab dia fi'il mudhari'. Yarkudu al-walad. Okey, budak sedang berlari. Seorang budak sari'an, dengan laju. Okey, yarkudu al-walad sari'an. Jadi budak itu berlari laju. Dan yang ketiga, contoh fi'il amr. Isma' kalami jayidan. Isma' kalami jayidan. Isma', dengarlah. Kalami, kata-kataku, jayidan. Elok-elok. Dengar aku cakap elok-elok. Terjemah. Biasalah. Okey. Jadi isma' kalami jayidan. Listen to me carefully. Boleh kita terjemah sebagai macam tu. Okey, itu adalah fi'il, pembahagian fi'il. Ada 3. Kemudian seterusnya kita pergi kepada pembahagian yang ketiga. Pembahagian kalimah Arab yang terakhir, iaitu al-harf. Huruf. Okey, apa itu huruf? Huwa kullu kalimah laysa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Okey, huruf ni dia membawa maksud. Dia adalah satu perkataan yang mana tidak ada makna perkataan tersebut, melainkan ada datangnya perkataan yang lain. Itu ada selepas, sebab huruf kita belajar tadi. Selepas huruf, istilah biasanya adalah isim. Okey, itu kebanyakannya lah. Jadi sekiranya huruf itu satu sahaja, dia tidak membawa maksud lagi. Maksudnya makna tu belum komplit lagi. Kan, contohnya min, dari, kan? Dari, apa dari? Kalau kita kata min baitin, dari rumah. Jadi kita faham, okey, barulah ada maksud kat situ, dari rumah. Kalau min saja masih belum ada makna lagi. Okay, dan ataupun juga au kullu kalimatin takunu wasitatan bainal isim wal fi'il. Okey, maksudnya kat sini huruf itu juga dia merupakan
dia menjadi penyambung. Wasitah ni penyambung di antara isim dan juga fi'il. Di mana dia berada di antara isim dan juga fi'il. Nanti kita tengok. Okey. Okey, ni contohlah, contoh isim. Okey, ini bukan huruf jar, semua ni bukan huruf jar. Ada huruf jar dan ada bukan huruf jar. Jadi huruf ini secara umumnya di sini huruf membawa maksud apa saja perkataan yang membawa huruf dan tidak mempunyai makna yang lengkap lagi. Tapi kalau huruf jar itu tajuk yang lain lah, kan? Huruf jar ini di mana selepas tu mesti isim. Tapi huruf ini, okey, huruf jar juga termasuk dalam pembahagian ni jugalah, kan? Jadi kita tengok mana tadi huruf jar, contoh seperti min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li ataupun la. Okey, ni semua adalah huruf jar. Okey, jadi makna selepas huruf-huruf ni mesti isim. Okey. Okey. Ni elok bertepatan dengan maksud ni lah. Okey, isim. Dari, ke, daripada, ataupun an juga maksud tentang, kemudian ala atas, fi di dalam, pada, bi dengan, kaf seperti, pun ka lah seperti, li ataupun la untuk. Okey, selepas huruf-huruf jar ni mestilah isim. Okey, dan untuk an dan lam, okey, dia memberi dia adalah merupakan contoh bagi perkataan yang menjadi pemisah ataupun perantara di antara isim dan fi'il. Contohnya an dan juga lam. An dan lam juga tidak, okey, an tak ada maksud, lam ni membawa maksud tidak, tapi masih lagi tidak mempunyai maksud yang lengkap. Okey, mari kita tengok contoh. Okey, ini contoh yang pertama. Al-ma'u fil ka'si, air itu di dalam gelas. Al-ma'u fi al-ka's, air itu di dalam gelas. Jadi ni huruf jar. Okey, selepas tu mesti isim. Okey, manakala yang kedua, uridu an azhaba. Okey, jadi kita nak bagi tahu bahawa an dan lam dia selepasnya bukanlah, dia tak sama macam huruf jar, tapi an dan lam selepasnya adalah fi'il ataupun kata kerja, dan dia menjadi pengantara ataupun pemisah di antara isim dan juga fi'il. Okey, macam bab ini dia menjadi pemisah di antara fi'il dan fi'il. Contohnya macam uridu an azhab, saya mahu, azhab saya pergi, maksudnya saya mahu pergi. Dalam bahasa Arab kalau kita nak kata saya mahu pergi, kita boleh guna huruf an ni. Jadi dia akan menjadi uridu an azhaba, saya mahu pergi. Jadi perkataan uridu ni kita boleh guna setiap kali kita nak bina ayat lah. Contoh, saya mahu tidur, uridu an anam, uridu an akra, uridu an adrus, saya mahu belajar, saya mahu. Bentuk kedua-dua fi'il ini sama, kan? Ada uridu, saya, azhabu, saya pergi, uridu saya mahu, azhabu saya mahu. Gabungkan dengan letak an, jadi dia pengantara dua isim, dua fi'il, sorry. Kebiasaannya dia adalah penghubung dua isim lah. Okey, kemudian lam membawa maksud tidak, dan lam yanjah, tidak berjaya. Okey, yanjah ni maksudnya berjaya. Lam yanjah at-talibu, pelajar itu tidak berjaya. Okey, lam, bila sahaja lam ini masuk ke atas fi'il, okey, dia membawa maksud tidak, yang mana tidak yang menunjukkan benda itu dah berlaku. Jadi lam itu bukan sekadar tidak, sebab perkataan Arab tidak ini dia banyak dalam Arab. La pun tidak, lam pun tidak, laisa pun tidak. Tapi dia ada cara penggunaannya lah. Okey, tapi kat sini nak bagi tahu contoh sahaja isim. Okey, tak apa, ni sebagai pengetahuan dulu. Okey, di mana kita tahu pembahagian isim tu ada tiga isim. Pembahagian kalimat Arab tu ada tiga, isim, fi'il dan huruf. Dan huruf ini dia ada huruf jar, dia ada huruf menjadi penyambung di antara dua isim dan juga dua fi'il. Okey, huruf wa juga tak disebut di sini, wa maksud dan, kan? Dan dan ini sebab penyambung di antara dua isim pun boleh,
kan, penyambung dua fi'il pun boleh. Jadi itu orang kata apa, sebagai satu contoh sajalah. Okey, yang penting kita tahu huruf-huruf yang seperti itu, seperti min, an, wa, kan. Wa tak ada di sini, mungkin terlupa. Okey, termasuk juga dalam kategori huruf. Maksudnya huruf ni banyak sebenarnya, tak terkira. Cuma kita akan belajar dari masuk. Okey, jadi jelas di sini apa yang kita bincangkan sebentar tadi, bahawa mana tadi? Okey, isim, pembahagian kalimat Arab terdiri daripada tiga kategori. Pertama isim, fi'il dan huruf. Okey. Dan untuk apa tu, okey, kita dah tahu tadi isim dia mempunyai tanda-tandanya. Ada tanda-tanda isim tu seperti tanwin, alif lam, kan, huruf seruan, ya, kan. Kemudian kata gabungan. Okey, fi'il juga mempunyai tanda. Okey, tak disebut dalam nota ni. Okey, di antara contoh-contoh tanda fi'il adalah seperti berikut. Alamatul fi'il. Okey, ini merupakan tanda-tanda fi'il. Yang pertama, untuk kita mengenali fi'il pertama, sebelum fi'il ada perkataan qad. Okey, ada perkataan qad. Qad membawa maksud sesungguhnya. Okey, contoh ayat qad aflahal mu'minun. Okey, sesungguhnya berjaya orang yang beriman itu. Qad aflaha. Jadi kita boleh membuat ayat aflaha al-mu'minun, berjaya seorang mukmin itu ataupun orang mukmin itu. Tapi apabila kita letak qad, sesungguhnya. Dan selepas qad mesti fi'il, tidak boleh isim. Contoh yang lain, ini kita selalu dengar. Qad qamatis solah, kan kita selalu iqamat sebelum solat. Okay, kita akan sebut qad qamatis solah. Kita tak boleh kata qad solah, tak boleh. Mesti selepas qad mesti fi'il. Okay, tanda yang kedua adalah sa. Sa membawa maksud akan. Akan dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Okey, sayaqulus sufaha, akan berkata orang yang bodoh. Jadi sayaqulu adalah gabungan sa dan qulu. Okey. Contoh yang seterusnya adalah sa'adhhabu ilal fasli qariban. Saya akan pergi ke kelas sebentar lagi. Qariban ni dalam masa terdekat, itu maksud qariban. Jadi sa ini dia maksud akan, dan sa selepas tu mestilah fi'il. Adakah juga sa lepas tu isim? Mungkin perkataan tu termasuk sa tu adalah isim, sepertinya sayyarah ke, kan, dia bagi sa, apa lagi yang isim, sa sibahah ke, mungkin baris lain, tapi itu isim. Tapi yang ni sayaqulu, memang bunyi pun sa. Okey, dia tak ada bunyi su ataupun si, mesti sa sahaja. Okey, dan yang ketiga, tanda yang ketiga adalah saufa. Dia sama macam sa dan saufa. Bezanya sa ni tadi maksudnya akan dalam masa yang terdekat, manakala saufa ni adalah akan dalam tempoh masa yang lama, mungkin bulan, tahun dan sebagainya. Contoh ayat kalla saufa ta'lamun. Tidak sekali-kali mereka tahu. Maksud sampai bila-bila mereka tidak akan tahu. Itu maksud saufa. Kemudian saufa, saya akan apa, saufa ni akan yang masa yang lama, bila tak tahu. Usafiru ila Makkah. Maksudnya akan saya pergi, akan saya bermusafir. Saufa usafir, saya akan bermusafir. Saya akan travel ke Mekah. Okey, mungkin setahun 2 tahun lagi. Contoh yang kedua, saufa a'malu fi Misr. Saya akan bekerja di Mesir. Bila tu tak tahu. Mungkin 2-3 tahun lagi, contohnya. Ataupun dalam sebulan lagi. Maksudnya dia lagi lama lah, kan. Sebulan tu lagi lama dari seminggu. Contohnya. Okey. Dan tanda yang ketiga untuk mengenal pasti fi'il adalah yantahi bi ta'it ta'nis ataupun ta sakinah.
perkataan tersebut dia berakhir dengan ta sakinah ataupun ta sakinah. Dia berakhir dengan ta ta'nis ataupun ta sakinah, iaitu ta mati. Yang tadi kita baca qad qamatis solah, itu mati solah. Sebenarnya ta itu sebenarnya ta sukun, ta sakinah. Tapi apabila kita baca, kita tak payah baca qad qamas macam mana nak sebut mati bertemu dengan alif mati, dua-dua mati. Jadi orang Arab bariskan ta sukun ni kepada baris bawah. Jadi dia akan bunyi qad qamatis solah. Jadi asalnya adalah qad qamat. Okey, contoh yang lain, ja'at Fatimatu il jami'ah. Telah datang Fatimah ke university. Ja'at Fatimah ila al jami'ah. Jadi ja'at, qamat ni kedua-duanya adalah fi'il. Jadi di sini kita dah tahu bahawa tanda-tanda fi'il itu ada 4. Pertama adalah qad, huruf qad, kemudian huruf saufa, kemudian saufa, kemudian yang terakhir adalah ta sakinah, ta sukun. Okey. Jadi ini merupakan ini sahaja perkongsian pada hari ini berkenaan dengan pembahagian kalimat Arabiah. Okey, semoga kita dapat memahami dengan mendalam tentang pembahagian kalimat Arabiah. Okey, itu saja, bitaufiq wal najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.